Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, hari ini kita akan sambung bab yang ke-7, ad-darsus sabi'. Bab yang ke-7, ma'rifatu ahkamun nun sakinah wat tanwin. Pengenalan kepada hukum nun sakinah dan juga tanwin. Okey. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Okey, Ustazah mohon dengan molek, sebabnya banyak kesalahan-kesalahan yang berlaku di antara para pelajar tidak membaca hukum nun sakinah ni dengan baik. Jadi bacaan pun menjadi kurang baik. Jadi bila belajar bab ni diharapkan boleh fahamlah. Okey, pergi kepada alif, ta'rifun nun as-sakinah wat tanwin. Okey, ta'rif ataupun pengenalan nun sakinah dan juga tanwin. Pergi kepada petok kuning tu. An-nunus sakinah hiya nun allati la harakah laha. Nun mati tu apa dia? Nun mati tu adalah nun yang mana tidak ada baris padanya. La harakah laha. Tidak ada baris. Dia tak ada bagi atas, dia tak ada bagi bawah, tak ada bagi dhammah, tak ada bagi fathatain, kasratain, dhammatan, tak ada bagi. Dia adalah nun mati. Fama huwa tanwinu ya Zaidun? Apakah itu tanwin wahai Zaid? Ni tanwin pula, dialog kan. Pergi kepada petok orang bawah tu. At-tanwinu huwa nunus sakinah zaidah li ghairi taukid. Tanwin tu ialah nun sakinah, nun mati tambahan, zaidah, nun mati tambahan, li ghairi taukid, yang bukan untuk menguat. Okey, secara ringkasnya nun sakinah zaidah terbahagi kepada dua, iaitu at-taukid dan ghairi taukid. Untuk nun mati tambahan at-taukid, awak akan belajar lebih terperinci dalam madah bahasa Arab lah. Okey, cukup untuk awak faham bahawa dalam tajwid ni bila mana awak berjumpa dengan at-tanwin, bermaksud dia tu adalah nun sakinah zaidah li ghairi taukid, untuk sebagai bukan penguat lah. Okey, tanwin ni kalau kita nak cang dia, wahia al-fathatani, dua baris di atas, awi ad-dhammatani, dua baris di hadapan, awil kasratani, ataupun dua baris di bawah. Allatani nuthabbituhuma fi kitabatil asma', yang mana baris-baris ini ada terletak di penulisan fi kitabatil asma', dalam penulisan kata nama, al-asma', kata nama. Mislu kitaban, iaitu kitab lah, kitabin ataupun kitabun. Okey, kenapa kalau bagi-bagi dia ni jadi kitaban, kitabin, kitabun ni? Dia menarik kan. Kalau awak nak tahu lebih lanjut, awak kena tanya untuk guru bahasa Arab lah, pasal bagi-bagi awak ni. Gana dia boleh jadi kitaban, gana dia boleh jadi kitabin dan juga kitabun. Gitu. Okey, untuk tanwin ni dia fi kitabatil asma', dia ada dalam kata nama sahaja. Okey. Kalau nun sakinah zaidah at-taukid, kita ni sekarang li ghairi taukid nun sakinah zaidah li ghairi taukid. Ni sekadar maklumat tambahan. Kalau nun sakinah zaidah at-taukid, tak ada ghairi taukid, dia taukid, dia untuk kitabatil af'al, dia untuk penulisan bagi fi'il, kata perbuatan. Gitu kan. Tu dia beza dia lah. Tapi untuk ni awak kena faham gitu saja. Okey, kita pergi kepada ba. Ahkamun nun as-sakinah wat tanwin. Hukum nun sakinah dan juga tanwin terbahagi kepada 4. Linnun as-sakinah wat tanwin arba'atu ahkam wahia. Ada 4 hukum, iaitu yang pertama izhar halqi, yang kedua al-idgham, yang ketiga al-iqlab, yang keempat ikhfa haqiqi.
Okey, Gana kalau orang kata hukum nun 5, ni ada 4 je pembahagian kan? Sebabnya idgham tu nanti dia ada pembahagian dia pula. Idgham tu nanti terbahagi kepada 2 pula. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Iaitu yang pertama adalah al-izhar al-halqi. Izhar halqi. Okey, apa maksud dia ni? Dari sudut lughatan dia. Lughatan dari sudut bahasa, istilahan dari sudut istilah. Dari sudut bahasa, lughatan al-izhar tu maksud dia al-bayan. Al-bayan maksud dia yang nyata ataupun yang jelas. Yang nyata ataupun yang jelas. Okey, itu lughatan. Istilahan, apa maksud izhar halqi dari sudut istilahan, dari sudut bahasa, dari sudut istilah? Huwa an yadhhara an-nutq bin nun as-sakinah wat tanwin min ghairi gunnah indama yaqa'a ba'dahuma ahad min hurufil izhar, iaitu dia ni muncul, dia kena nyata, dia kena nyatakan sebutan an yadhhar an-nutq, dia kena nyatakan sebutan nun mati dan juga tanwin min ghairi gunnah, tanpa dengung ketika mana nun tu terletak selepas nun ataupun tanwin tu satu huruf daripada huruf-huruf izhar halqi. Gitu senang faham dia. Bila ada nun ataupun tanwin, selepas daripada nun ataupun tanwin ada huruf izhar halqi, maka kena baca terang dan juga nyata huruf nun dan juga tanwin tersebut. Okey, pergi kepada nombor 3 tu hurufuhu. Huruf-huruf dia adalah ada 6 semuanya. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Okey. Yang keempat, tasmiyatuhu. Kenapa dinamakan dia sebagai izhar halqi? Okey, summiya dinamakan izharan halqiyan, dinamakan izhar halqi kerana hurufuhu sittah, kerana huruf 6 huruf dia tu takhruju minal halq, dia keluar daripada al-halq, daripada kerongkong kita ni, halq ataupun halqum. Kalau nak mudah ingat, halqum awak tu ataupun kerongkong awak tu, huruf 6 dia tu keluar daripada, bunyi dia keluar daripada kerongkong kita tu lah. Sebab tu dinamakan izhar halqi. Izhar tu nyata, halqi tu kita punya halqi ataupun al-halq, kerongkong kita tu. Okey, yang kelima, al-amthilah. Al-amthilah, contoh-contohnya adalah, boleh tengok Ustazah dah baca semua pun. Okey, al-hamzah man amana. Man amana. Al-hamzah tu contoh dia man amana, terang dan nyata. Man amana. Jangan baca ma amana. Ma amana. 6 huruf ni sahaja yang awak kena baca jelas dan juga nyata. Sebelah dia tanwin, contoh dia azabun alim. Azabun alim. Terang dan juga nyata. Lepas ni, kalau awak baca lepas ni, jangan dah baca dengung. Banyak ni pelajar-pelajar, tempat dengung dia dengung, tempat tak dengung dia tak dengung. Okey, gitu Okey, tu contoh. Okey, bawah dia al-anhar. Al-anhar. Sebelah dia salamun hiya. Salamun hiya. Okey. Kita ambil contoh ghin. Al-ghin. Min ghil. Min ghil. Min ghil. Okey, min. Sebelah dia hadithin ghairi. Hadithin ghairi. Terang dan juga nyata ya. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, al-idgham. Al-idgham. Okey, al-idgham ni dari sudut lughatan dia, adalah memasukkan. Memasukkan. Kalau kita faham, dia akan memasukkan bunyi dia lah kepada huruf selepas dia tu. Ya, dia punya
bunyi dia tu nanti. Okay, nanti saya baca. Okay, istilahan dia sudah istilah dia adalah iltiqa'un nunus sakinah awit tanwin bi ahadi hurufil idgham bihaitsu yusayyirani harfan wahidan mushaddadan wa yashtaritu fi dhalik an takuna an-nun as-sakinah fi akhir kalimah wa yakunu harful idgham fi awwal kalimah taliha. Iltiqa'un nun as-sakinah, pertemuan antara dua pertemuan nun mati ataupun tanwin dengan salah satu huruf idgham sehingga dia akan menjadi ataupun berubah menjadi satu huruf yang bertasydid. Bunyi dia itulah. Okey. Wa yashtarita, dan macam mana bacaan dia, dan disyaratkan bacaan dia ni adalah nun sakinah tu berada pada akhir kalimah dan huruf idgham tu pada awal kalimah berikutnya. Okey, maksud dia sini nun tu berada pada akhir kalimah. Nun tu ataupun tanwin berada pada akhir kalimah dan huruf idgham ni berada pada awal kalimah. Dia adalah dua kalimah, dia berada pada dua kalimah. Sampai situ dulu. Okey, yang ketiga, yang qasimul idgham ila qismaini. Terbahagi idgham ni kepada dua. Ini yang Ustazah buat di awal-awal. Okey, al-idgham bi gunnah, idgham dengan dengung, iaitu huruf ya, nun, mim, waw. Al-idgham bila gunnah, al-idgham tanpa dengung, bila tanpa. Al-idgham bila gunnah, tanpa dengung, iaitu huruf ra dan juga huruf lam. Okey. Sekejap Okey, alif, al-idgham bi gunnah. Al-idgham bi gunnah wa huwa al-idgham alladhi tudhhir fihi al-gunnah bi miqdar harakatain, iaitu idgham yang mana idgham yang nyata dengan gunnah dengan kadar dua harakat. Okey, al-idgham ni kita kena baca jelas dengung dia dengan kadar dua harakat. Walahu arba'atu huruf majmu'ah fi lafaz yanmu, iaitu kita pun boleh golongkan huruf dia ni, huruf idgham bi gunnah ni dengan empat huruf ni kita boleh baca sebagai yanmu, sebagai singkatan dia lah. Singkatan dia yanmu, iaitu ya, nun, mim, waw. Sebutan dia yanmu. Wahia, itulah sama je. Fa idza waqa'a harfu min hadhil huruf ba'da nun, iaitu apabila terletak huruf daripada huruf ni selepas daripada nun sakinah, nun mati, dengan syarat dia berada pada dua kalimah. Okey, dua kalimah. Jadi dia kena wajib baca idgham. Apabila dia terletak salah satu huruf ni, apabila dia terletak huruf ni selepas huruf idgham ni selepas daripada nun sakinah ataupun tanwin, jadi dia kena baca wajib idgham ataupun dinamakan juga sebagai idgham bi gunnah. Okey, amsilah dia, contoh dia, al-amsilah ma'an nun dengan al-amsilah ma'at tanwin. Man yaqulu, man, nun bertemu dengan ya, man yaqulu. Okey, huruf al-amsilah contoh bersama tanwin pula. Khairin yuwaffa, khairin yuwaffa. Biar dengung gitu dengung dengan idgham bi gunnah. Idgham dengan dengung. Okey, itu huruf ya, huruf nun. Min nisaihim, min nisaihim. Selepas dia contoh tanwin, yauma idzin na'imah, yauma idzin na'imah.
Okey, contoh untuk mim. Mimma. Mimma. Okey, contoh untuk tanwin. Qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf. Okey, contoh untuk waw pula. Minwa. Minwa. Min waliyyi. Min waliyyi. Okey, contoh selepas sebelah dia. Ghisyawatun walahum. Ghisyawatun walahum. Kena mucung bunyi tu seolah-olah memasukkan ke dalam waw tu. Waw tu kita kena baca dengan mucung mulut tu. Ghisyawatun walahum. Gitu. Okey. Okey, at-tanbih ni peringatan penting ni peringatan. Tajuk dia izhar mutlak. Izhar mutlak. Okey, izhar mutlak ni dia tajuk kecil di bawah idgham ni di bawah idgham ni. Okey, ingat tak untuk idgham syarat dia tadi apa? Syarat dia adalah dia berada dalam dua kalimah Nun ataupun tanwin tu berada pada akhir kalimah dan huruf idgham tu berada pada awal kalimah. Maksudnya dia berada pada dua kalimah. Tapi untuk izhar mutlak ni, nun tu bertemu dengan huruf waw ataupun huruf ya. Dia ni adalah huruf idgham dalam satu kalimah. Bila dia huruf nun bertemu dengan huruf waw ataupun huruf ya dalam satu kalimah, dia hukum dia tak jadilah idgham ma'al gunnah ataupun idgham bila gunnah ni. Dia akan jadi hukum baru iaitu izhar mutlak. Izhar mutlak. Okey, kita tengok idza waqa'a harful idgham ba'da nun as-sakinah fil kalimah wahidah wajibal izhar. Apabila terletak huruf idgham selepas daripada nun sakinah selepas nun mati pada satu perkataan, pada satu kalimah, maka wajib dibaca nyata. Wajib dibaca nyata al-izhar. Tak boleh baca dengung Wa yusamma izharan mutlaqan. Dinamakan sebagai izhar mutlak li'adami taqayyuduhu bihalq aw syafah. Dinamakan izhar mutlak. Izhar mutlak ni maksud dia izhar tu nyata, mutlak tu semata-mata. Memang dia tu mutlak. Semata-mata memang kena baca nyata. Sebab apa? Sebabnya li'adami, sebabnya dia ni tidak terikat dengan bihalq, tidak terikat dengan huruf daripada kerongkong ataupun huruf daripada mulut au syafah. Waqad waqa'a hadzan naw' fi arba'ah kalimah fil Quran Al-Karim. Dan dia ni jenis ni ada 4 perkataan sahaja di dalam Al-Quran. Nak macam izhar mutlak ni mudah sahaja. Dia ada 4 contoh sahaja di dalam Al-Quran iaitu ad-dunya, bunyan, qinwan, sinwan. 4 contoh ni sahaja mudah je. Ad-dunya, bunyan, qinwan, sinwan, gitu. Okey, berbalik kepada seterusnya. Tadi idgham bi gunnah, sekarang idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung. Idgham tanpa dengung. Nombor 1, wa huwal idgham wa huwal idgham allati la tusahibuhu al-gunnah. Iaitu idgham yang mana tidak diiringi dengan dengung, tak adalah dengung. Dia ada 2 huruf iaitu lam, al-lam, wa-ra, dan juga huruf ra. Wa hadza yusamma, dan dinamakan idghaman kamilan lidhahab al-huruf was-sifah ma'an. Dinamakan idgham ni sebagai idgham kamil. Idgham kamil. Kita boleh panggil dia sebagai idgham bila gunnah ataupun idgham kamil. Sebabnya bila kita baca dia akan hilang huruf dan juga sifat ni. Kedua-dua huruf dan juga sifat ni akan hilang bila kita baca hukum ni
Huruf apa? Huruf nun tu lah. Okey, contoh dia al-huruf, contoh dia huruf lam. Min ladunka, nun bertemu dengan huruf lam. Min ladunka, nun bertemu dengan huruf lam Nun bertemu dengan huruf lam. Nun tu sifat dia dan juga seolah-olah sifat dia dan juga huruf dia akan hilang. Kita hanya baca huruf lam kan. Min ladunka, min ladunka. Sebab tu dinamakan dia tu idghaman kamilan. Dia masuk secara keseluruhan. Nun tu masuk ke dalam lam, dan lam kita hanya baca lam sahaja. Seolah-olah gitulah. Okey, untuk tajuk untuk contoh ra pun sama, mir rabbihim, mir rabbihim. Tanwin pun gitu juga, jelas dan juga nyata tanpa dengung. Okey, ni boleh tengok peta minda sini, al-ghunnah bi'atibar al-kamal. Dengung berdasarkan kesempurnaan dia. Ada yang dengung dikira sebagai dengung al-kamil, dengung yang sempurna, ataupun an-naqis, dengung yang tidak sempurna. Dengung yang sempurna ni sebab kita hilang dah dia punya sifat dan juga huruf nun ataupun tanwin sebelum dia. Manakala al-ghunnah an-naqis ni dengung yang kurang ni sebabnya masih ada lagi sifat ataupun huruf nun tu dalam bunyi bacaan kita. Macam wa ni, miwa, miwa. Dia ada lagi bunyi huruf dan juga sifat nun tu. Kalau kamil ni, al-ghunnah bi'atibar al-kamal, bagi kamil untuk dengung yang sempurna ni, memang huruf nun tu memang kita dok bunyi dah. Memang kita akan bunyikan huruf selepas dia sahaja. Okey. Okey, kita pergi kepada al-iqlab. Al-iqlab. Okey, iqlab ni lughatan dia adalah tahwilu syai' an wajhi. Kita merubah sesuatu daripada yang asal dia. Istilahan, dari sudut istilah dia adalah ja'alu harfin makan harfin akhar, ay qalbun nun as-sakinah wat tanwin miman. Iaitu kita menjadikan satu huruf di tempat huruf yang lain. Iaitu kita menukar bunyi huruf nun mati dan juga tanwin kepada huruf mim. Dengan kita jagalah ma'amura'ah al-ghunnah wal ikhfa'. Dengan kita jagalah dia punya ghunnah, dengung, dan juga ikhfa' dengan sifat huruf yang tersembunyi tu. Okey, harfuhu, huruf dia adalah huruf ba. Okey, al-amthilah, contoh dia mambakhila, mambakhila. Kita tukar, sepatutnya huruf nun kan, kita tukar huruf nun kepada bunyi mim. Okey, al-amthilah ma'at tanwin, contoh bersama tanwin pun gitu juga hillum bihadha, hillum bihadha. Okey, jelas. Untuk seterusnya, untuk ikhfa' hakiki pula. Ikhfa' hakiki, dari sudut lughatan dia adalah as-sitru, iaitu sembunyi. Sembunyi. Taqulu akhfaitu syai' aw sitratuhu, iaitu kita boleh kata menyembunyikan sesuatu ataupun benda sama lah. Cuma sini nak mudahnya kalau tanya lughatan tu kenapa, ambil perkataan ni je, as-sitru, sembunyi. Ayat selepas dia tu adalah penjelasan saja. Okey, istilahan, dari sudut istilah dia adalah huwan nutuq bin nun as-sakinah bihalah bainal idhar wal idgham 'ariyah 'anit tasydid ma'a baqa'il ghunnah fil harfil awwal. Istilah dia, maksud dia adalah iaitu sebutan nun sakinah, bunyi dia tu kita boleh kita baca keadaan dia tu di antara izhar dan juga idgham. Izhar ataupun idgham, dengan kita mengekalkan bunyi dengung pada huruf yang pertama. Okey, huruf dia
hurufuhu. Okay. Hurufuhu, huruf dia adalah 15. Okay, nak senang ingat macam Ustazah duk ngapa pun huruf dia ni, cuma Ustazah ingat selain daripada huruf idgham, selain daripada huruf izhar dan juga iqlab, maka baki-baki huruf tu adalah huruf ikhfa haqiqi. Gitu je. Jadi huruf ikhfa haqiqi, huruf izhar haqiqi, idgham, iqlab tu kena ngapal lah. Jadi mudah awak nak tahu. Kalau bukan antara izhar, idgham dan juga izhar, maka tu adalah huruf ikhfa haqiqi. 15 Wahia, tulis bawah tu, wahia majmu'ah fi awaili kalimat hadzal bait. Ni dia bagi ringkasan lah, cara mudah nak ingat, tapi saya rasa macam payuh je. Kalau nak ngapal lah ni, nak ngapal dia punya huruf-huruf dia. Kalau ni nak ngapal pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Okey, al-amthilah, contoh dia gini. Contoh dia bagi huruf, saya ambil secara rambang je. Huruf jim. Faman ja'ah. Okey, dia akan kena ada dengung. Okey, contoh lain adalah huruf at-ta. Min tahtiha. Okey, contoh lain huruf alfa. Min fadlih. Gitu je secara ringkasnya. Setakat ni sahaja. Kalau ada awak tak faham, saya minta maaf di atas sebarang kekurangan. Kalau ada tak faham, boleh PM Ustaz dan juga Ustazah awak. InsyaAllah lah kami akan cuba fahamkan lagi kalau ada sebarang pertanyaan. Okey, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.